Assalamualaikum dan salam serak ku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Julai 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Sarawak tidak lagi menggunakan istilah imuniti kelompok tetapi memfokuskan usaha memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada 2.2 juta rakyatnya. Menurut Timbalan Ketua Menteri, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, sehingga Selasa seramai 1,612,639 rakyat negeri ini telah mendapatkan vaksin. Jelasnya daripada jumlah tersebut seramai 1,254,639 atau 61.4% telah mendapatkan vaksin dos pertama, manakala 357,574 atau 17.5% telah melengkapkan dos kedua. Bercakap kepada media selepas lawatan kerja ke Betong dan Sepauh pada Rabu, tambahnya kerajaan negeri juga amat menghargai usaha Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memastikan negeri ini mendapat bekalan vaksin mencukupi. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, dengan bekalan yang mencukupi, program vaksinasi di Sarawak dapat dilengkapkan pada penghujung Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas berkata, unit bergerak turut diwujudkan untuk memberi vaksin kepada penduduk pedalaman di Bario, Baram, Kapit, Belaga, Miri dan kawasan-kawasan terpencil yang lain. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas berkata JPBN Sarawak akan mengadakan mesyuarat pada hari ini bagi membincangkan persiapan Sarawak untuk memasuki fasa kedua Rancangan Pemulihan Nasional NRP. Ujarnya mesyuarat itu menyentuh keperluan Sarawak untuk dibahagikan kepada zon yang berbeza dan langkah yang perlu dilakukan. Beliau menambah sekiranya angka harian kes positif terus menunjukkan tren penurunan seperti beberapa hari lepas, Sarawak perlu segera memasuki fasa kedua. Dalam lawatan kerja tersebut, beliau telah menyempurnakan penyerahan sumbangan bakul buah-buahan anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Betong dan Pertubuhan Peladang Kawasan Saribas kepada para petugas dan sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Panglima Rentap Betong. Dato' Ahmad Douglas turut menghadiri taklimat berkenaan perancangan dan perkembangan pelaksanaan projek-projek kerajaan khususnya di kawasan Dun Bukit Saban. Lawatan kerja beliau diteruskan dengan meninjau pembinaan projek fertigasi terbuka berstruktur jejaring untuk tanaman halia, penduduk rumah enteri lengkoi di Samu Paku Sepauh dan tapak projek ternakan khinzir penduduk rumah entinggang Meta di Munggu Gernis Sepauh. Berita seterusnya, sebanyak 5 pusat pemberian vaksin industri PPVIN di bahagian Miri mula beroperasi pada Khamis. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Rabu berkata 5 PPVIN itu adalah seperti tertera. Katanya lagi, PPVIN Shinyang Plywood Sendian Berhad baru sahaja mendapat kelulusan daripada Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak dan dijangka akan beroperasi pada 12 Julai 2021. JPBB Miri melalui CITF Sarawak telah memperluaskan pemberian vaksin COVID-19 kepada pekerja-pekerja industri di bahagian Miri. Usaha dan kerjasama semua pihak ini akan mempercepatkan proses pemberian vaksin selewatnya pada penghujung Ogos ini seperti yang telah diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu kluster industri 121 Kuala Baram yang berlaku di Kuala Baram Industrial Park Miri tiada kaitan langsung dengan Shinyang Plywood Sendian Berhad. Jelasnya kluster industri 121 Kuala Baram adalah kilang yang berlainan iaitu membabitkan kuartus pekerja sebuah kilang papan lapis yang terletak di Jalan Kuala Baram yang lama dan telah pun dikunci berkuat kuasa 5 sehingga 18 Julai 2021. Selanjutnya mengenai tinjauan Menteri Muda, Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais ke program vaksinasi dos kedua di Pusat Pemberian Vaksin PPV RTC Munggu Lalang pada Selasa. Dalam lawatan itu, beliau memberitahu seramai 305 orang lagi penduduk di Ulu Simunjan yang disenaraikan menerima suntikan vaksin jenis Sinovac. Jelasnya dijangka 2,500 orang menerima vaksin di kawasan Ulu Simunjan dan 590 orang telah divaksin setakat Selasa. Adun Gedong itu menambah sebanyak 3 buah kampung di kawasan tersebut akan menerima suntikan vaksin dos pertama. Jadi
Ada 3 buah kampung lagi, oleh kerana mereka kita karantin 2 minggu lepas oleh kerana ada kluster yang berlaku di kawasan Minggu Sabu. Mereka telah dikarantin selama 2 minggu dan kebanyakan mereka dah balik daripada karantin dan mereka akan diberi dos pertama dalam minggu ini juga. Dalam pada itu, Datuk Narodin turut merakamkan penghargaan dan memberikan sumbangan makanan serta minuman kepada petugas Barisan Hadapan PPV RTC Munggulalang. Beralih dengan laporan di Bintulu. Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sukan BDA yang mula dibuka pada Isnin dikhususkan untuk penduduk yang tinggal di kawasan berisiko tinggi kes positif COVID-19. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang, PPV Dewan Sukan BDA itu dikhususkan kepada penduduk di kawasan Sungai Pelan dan juga terbuka kepada mereka yang mempunyai temujanji melalui MySejahtera. So, dekat ini kita harap kita dapat meningkatkan lagi coverage vaksinasi, program vaksinasi kita di bahagian Bintulu. Hari setakat ini kita telah berjaya untuk memberi vaksin sebanyak 500 lebih kepada penduduk termasuk penduduk di Sungai Pelan dan juga mengikut temujanji lah. Ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPV Dewan Sukan BDA yang memulakan operasi pada Isnin, beliau menambah operasi PPV tersebut dibuka setiap hari. Dewan PPV Dewan Sukan BDA ni ia adalah sama seperti PPV yang lain, iaitu PPV awam, di bawah kategori PPV awam. So kita memang akan buka setiap hari sehingga semua orang boleh pergi ke mana-mana PPV awam lah, iaitu PPV awam UPM, PPV awam Dinner World dan termasuk yang terbaru ni PPV awam BDA, Dewan Sukan BDA ni. Ujarnya lagi, sekiranya semua penduduk di Sungai Pelan sudah menerima vaksin, penduduk di kawasan berisiko tinggi yang lain pula akan turun di PPV tersebut untuk menerima suntikan vaksin. Manakala di Sebuyau, projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2021 di kawasan Sebuyau akan memberi manfaat kepada penduduk apabila ia siap kelak. Justru bagi memastikan projek berjalan lancar, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga Adun Sebuyau Datuk Julaihi Narawi turun padang meninjau ke tapak-tapak projek RTP tersebut pada pagi Selasa. Antara projek RTP yang dilawati adalah seperti tertera. Hasil tinjauan, beliau sangat berpuas hati dengan perkembangan projek-projek berkenaan dan yakin ia dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Selanjutnya, laporan harian COVID-19 dengan Sarawak terus menunjukkan tren penurunan apabila merekodkan sebanyak 289 kes positif baharu pada Rabu, menjadikan jumlah keseluruhan 67,560 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan kes-kes dikesan di 25 daerah seperti berikut. Selain itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 3 kematian telah dilaporkan masing-masing dari Hospital Sibu dan ia melibatkan 2 wanita dan seorang lelaki yang berumur dalam lingkungan 52 hingga 82 tahun. Sementara itu, kenyataan sama turut memaklumkan kluster Jalan Tasik Biru Bypass Bau dan kluster Sungai Bedil Besar Kuching telah diisytiharkan sebagai kluster baharu. Manakala kluster Jalan Kampung Yoh Bintulu telah diisytihar tamat dan ini menjadikan sebanyak 97 kluster masih aktif di negeri ini. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memberitahu lokasi yang diisytiharkan, dilanjutkan dan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti yang berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS
termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.